InsyaAllah kita buka pengajian pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih ia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Hadis riwayat kepada Imam Bukhari dan Muslim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati yang semudahkan Al-Fadil Tuan pengurusi kita, rangkap Tuan Imam Ali Batur. Imam ada berapa Tuan? Dua, tiga dah. Tiga ada. Tiga imam, Salasa imam. Tiga imam yang saya hormati. Seterusnya beliaukan Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid. Siapa? Oversi. Oh, tak adalah. Masjid tak ada, jadi tusia masjid. Bendaharian dan jawatan kuasa masjid lah. Seterusnya sidang jamaah, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita punya muqaddimah lah. Malam ni lebih pada ta'aruf lah, pengenalan diri. Jadi Imam dah kenalkan sikit lah. Nak top up lagi ke? Nak top up lagi? Top up Nak top up apa? Okey. Sebelum kerja kerajaan tu memang kerja sendirilah. Kerja sendiri je tu. Mengajar sekolah agama rakyat. Macam tu lah. Banyaklah tempat. Masuk jawatan agama 2010. Macam tu. 2010. Posting pertama tu di Pejabat Agama Islam Daerah Rembau. Jaga unit masjid dan surau. Jaga imam-imam lah tu. Imam-imam
Yang berasak lah tu. Dia berasak, gaduh kan. Biasalah masjid. Kalau tak berasak macam tak sedap ustaz. Kenalah berasak. Imam dengan pengusi berasak kan. 3 tahun lah lebih kurang tu. Poning juga kepala tu. Macam-macam tu. Baik. Kemudian unit halal lah. Unit halal ni setahun. Unit halal ni dia banyak pergi ke kilang-kilang. Banyak pergi ke kilang, kita jadi juruadik lah. Tengok kilang-kilang tu dari segi orang kata kebersihan dia macam mana. Dia ada 2 jenis kilang. Satu kena kilang yang memang dah ada lesen halal. Lepas tu dia nak tambah produk dia. Satu lagi memang baru nak ambil. Satu lagi memang baru nak ambil. Gitu. Dia ada 2 jenis lah. Tengoklah kilang macam mana. Tapi yang banyak mohon tu biasanya Cina lah. Orang Islam tak banyak mohon. Sebab dia confident dia halal kita. Sebabkan dia orang Melayu, dia Islam. Kan niaga, ni halal ustaz. Apa nak ambil lesen halal lagi. Confident je dia halal. Tapi yang banyak mohon tu lah kilang-kilang yang non-Muslim. Sebab dia target dia untuk orang Islam lah. Sebab kalau tak ada lesen halal tu dia susah lah. Produk dia tu kurang laku. Kita pergilah tengoklah kilang dia tu macam mana. Biasanya bahan mentah lah first yang kita tengok. Termasuk dia punya dokumentasi dia. Kemudian pekerja-pekerja tu ada tak dia punya typhoid. Suntikan typhoid tu ada tak. Kebersihan dia. Cara orang kata bahan mentah tu diolah, dibuat. Dia punya kalau roti tu macam mana dough dia tu diuli kan. Orang yang menguli tu sama ada dia tengoklah manual ke ataupun menggunakan mesin. Kalau mesin betul, kalau mesin dia kena bersih lah. Kalau orang yang menguli mestilah dia tak boleh pakai barang kemas. Tak boleh pakai barang kemas, tak boleh pakai cincin, pakai gelang dan sebagainya. Kan? Kemudian tangan kena bersih, jangan tangan tu kotor, jangan kuku panjang, ada daki bawah kuku dan sebagainya kan. Jadi kat situ pun dia ambil kira jugalah. Dia ada markah tu, setiap kali kita turun tu kita kena bagi markah. Kalau rasa kita tak puas hati, akan datang, kita akan datang sekali lagi lah. Macam tu. Biasa kita akan datang, pas kita datang tu kan, sebab dia ada 2 orang. Pertama dari segi syariah dia, kemudian dari segi orang kata kebersihan. Pegawai yang dalam sudut kebersihan ni lah. Kita dari segi kebersihan ni kurang sikit, tak faham sangat. Kemudian dari segi teknikal cuma pegawai teknikal kena tengok lah macam tu. Itulah lebih kurang lah. Setiap bulan tu 3 bulan sekali pun 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali kena bentang dengan pengarah. Pengarah tengoklah. Dulu pengarah Datuk Selamat. Tak selamat. Kalau Datuk Selamat dia puas hati, okey, kita akan luluskan lesen halal. Kalau tak puas hati, kena pergi tengok balik. Bagi dia chance peluang. Betulkan mana yang tak betul. Kita akan datang sekali lagi lah. Mana kalau ada pembentangan panel ke sekali lagi besok, kita bentang sekali lagi. Kalau Datuk kata lulus lah, dapatlah lesen orang tu. Kan? Itulah kurang. Kemudian panjanglah cerita tu tentang halal tu. Saya rasa semalam kita pun tak habis. 2 malam pun habis ke kalau cerita tentang halal je. Okey. Kemudian berpindah ke unit kata NCR. Ni NCR ni nikah cerai rujuk tuan-tuan. Kita jadi timbalan penetap pernikahan dan rujuk daerah Seremban, dan juga sebagai wali hakim boleh menikahkan perempuan-perempuan yang tiada wali. Dia ada beberapa jenis kategori perempuan yang tak ada wali ni kan. Antara perempuan yang tak ada wali ni, yang perlu wali hakim ni biasanya saudara baru. Maknanya sebelum dia bukan Islam, masuk Islam. Dia masuk Islam, dia seorang Islam. Ayah tak masuk Islam, abang-abang tak masuk Islam, dia seorang yang Islam.
Jadi dia kena nikah menggunakan wali hakim lah. Wali hakim nama dia. Mana kita ada tauliah wali hakim, boleh menikahkan. Macam imam dia tak ada tauliah wali hakim. Kalau imam ada tauliah wali hakim, pokok lah rasanya. Giang lah tu. Dia tak ada tauliah wali hakim. Jangan nikah wali hakim ni mesti di pejabat agama saja. Pegawai saja yang dibagi kata tauliah lah gitu. Kemudian menikahkan perempuan yang walinya tak nak jadi wali. Wali ada tapi tak nak jadi wali tu kan. Tak pokono agak tak konan kat jantan tu, saya tak tahu dah. Dia tak berkenan dengan bakal menantu tu. Kemungkinan dia ada pilihan lain lah. Macam tu. Ada juga yang jenis orang kata wali ni dia kenakan syarat pula kepada anak perempuan dia. Kalau kau nak nikah dengan budak lelaki tu, kau bagi aku 10,000. Dia bagi ayah pula 10,000. Dia bagi syarat pula. Ni biasanya kes-kes yang bercerai lah. Mak ayah bercerai kan, jadi tak duduk rumah lagi. Jadi anak perempuan tadi membesar dengan ibu dia. Bila perempuan tu dah besar, budak perempuan dah besar, dia nak nikah kan, dia kena cari wali dia. Carilah wali tu sampai dapat. Bila jumpa wali wali letak syarat pula. Aku boleh jadi wali kau dengan syarat kau bagi aku 10,000. Aku jadi boleh, baru aku nak sign borang. Baru nak sign borang tu. Dia susahkan anak perempuan dia. Sedangkan itu anak dia. Sedangkan itu anak dia sendiri, anak kandung dia. Cuma disebabkan dia berpisah dengan mak dia bergaduh dengan mak dulu. Jadi dia dendam dengan mak itu. Dendam dengan mak itu sampai pada anak bila anak nak kahwin, dia susahkan anak dia nak kahwin. Dia sepatutnya anak boleh nak kahwin copet, dah bertangguh pula kahwin dia. Terpaksa pula pergi mahkamah pula. Pergi mahkamah mohon wali hakim. Bila pergi kat mahkamah mohon wali hakim, hakim akan panggil wali itu. Kenapa kau tak jadi wali? Berasak lah tu dengan hakim. Macam-macam lah tu, benda-benda yang lama-lama tu diungkit dah balik. Apa benda yang tak kono kat dia, yang tak ngam dengan dia tu, semua diungkitkan balik lah. Semua cerita lah ke hakim tu. Macam tu. So macam ni hakim kata kau nak jadi wali tak nak jadi wali? Dia tak nak jadi wali dah. Macam tu lah sekali lah, tak nak jadi wali. Jadi akhirnya hakim terpaksa buat keputusan sebab orang nak nikah. Jadi keluarkanlah perintah. Keluarkan perintah boleh berkahwin menggunakan wali hakim. Macam tu. Jadi wali itu tak boleh jadi wali lah. Kita dah keluarkan perintah baru. Baik. Seterusnya banyak lagi lah kategori yang mohon wali hakim ni. Wali gaib pun satu juga. Wali gaib ataupun perempuan yang tiada nasab. Tiada nasab. Maknanya adik-beradik itu, ayah dah meninggal, atuk dah meninggal, adik-beradik semua perempuan. Adik-beradik semua perempuan. Sampai kepada mak saudara. Yang ada mak saudara, pak saudara semua dah tak ada dah. Jadi dia tiada wali nasab. Jadi ni pun kena mohon wali hakim juga. Macam tu. Ada beberapa kategori lah mohon wali hakim. Tu sebut sikit lah. Panjanglah cerita tu, akan datang kita cerita lagi lah. Kalau tidak kan kitab kita ni tak masuk. Okay. Sekarang ni sekarang ni bertugas di unit apa? Ukhuwah. Unit ukhuwah. Start daripada berapa bulan tu? 5 bulan. 6 bulan. 15 bulan 6. Mana pindah ke unit ukhuwah. Mana pengurusan untuk mualaf dan juga saudara barulah kita uruskan. Saya ni lebih kepada unit bantuan. Kalau siapa yang mualaf tu, dia nak masuk Islam tu, nanti kita tengoklah macam mana. Kita syahadahkan dululah. Hari Jumaat itu ada 3 orang saya syahadahkan. 3 orang. Sebelum tu ada seorang, ada Cina itu saya sudah syahadahkan. Yang hari Jumaat itu India dia dah syahadahkan lah. Anak dia 3 orang kita syahadahkan. Mak dia dah syahadah sebelum tu. Lelaki ni kan bini dia rupa 2.
Dua bini duduk satu rumah. Kalau lepas boleh macam tu, hebat tu. Okay? Makna India ni pun ada juga poligami saya tengok. Saya ingatkan saya ingatkan orang Melayu poligami. Rupa dia pun ada poligami juga. Bini tua dengan bini muda duduk dalam satu rumah. Taman apa gitu semalam? Taman Rasah Jaya. Taman Rasah Jaya. Sebelum tu isteri dia dah masuk Islam dah. Suami dia pun dah masuk Islam. Yang berbawa itu isteri yang kedua pula masuk Islam. Ada syahadah ke pejabat agama dekat ni ke Sarawak. Jadi ada anak 3 orang lagi yang tak syahadah lagi. Itu yang saya pergi hari tu. Pergilah rumah macam tu. Sampai ke rumah tu tengok patung gajah semua ada. Patung gajah semua ada kat situ. Kita pun seram nak masuk ke tak nak masuk. Nak masuk tak nak masuk, seram juga. Lepas tu rumah jiran situ sebelah pula bergaduh pula. India bergaduh. Pumpang tum sini. Apa benda? Lupa mabuk sebelah tu. Kan? Saya datang dengan kawan saya, Ustaz Bahrul. Macam mana Ustaz? Macam mana kita nak nak jaga macam ni? Kan? Masa tu lelaki tu tak ada kat rumah dengan isteri pertama dia pergi balai polis. Tak apa hal, tak tahulah. Kita pun telefon dia, betul tak ni cik rumah dia ni? Yang kita nak datang ni betul dia tu. Kita dah ambil gambar snap, gambar hantar WhatsApp dia. InsyaAllah nanti dalam 5 minit saya sampai dia tu. Dalam 5 minit tuan-tuan, saya rasa macam 1 jam rasanya. Sebab apa yang jiran itu tung-tam, tak apa benda dia. Sampai ke si tinjau nampak topi keledar bergolek-golek. Kan? Lepas tu tiba keluar lelaki kan, dia buat kayu panjang macam tu. Jomlah kita belah lah siap. Kita pun terpaksa lah start kereta belah dulu. Dia dah pergi tu, baru kita datang balik. Tak lama tu dia pun balik, orang tu balik, kita pun masuklah rumah dia macam tu. Anaknya okey, bagus anaknya, peramah. Tapi cakap India, aku tak faham apa dia cakap. Tapi peramah. Siap dia apa bagi kacang lah apa dan sebagainya. Lepas tu dia balik, lepas tu kita syahadahkan lah anak dia 3 orang macam tu. Alhamdulillah. Ya isteri yang pertama ni, dia sebenarnya isteri pertama dia tak nak yang isteri yang kedua tu syahadah. Sebenarnya isteri pertama ni dia tak nak isteri kedua ni syahadah. Sebab nanti akan ada dalam sistem tu ada 2 isteri dia. Dalam sistem. Dia tak nak macam tu. Tapi saya cakap mana boleh, tak boleh. Tuan tak boleh macam ni. Itu yang dia syahadah gitu. Dia mula dia tak nak. Kemudian isteri pertama pula kalau boleh tak nak diberitahu isteri kedua ni syahadah. Tah macam mana hari itu dah pecah lubang. Dah pecah lubang, isteri yang pertama dah tahu pula isteri kedua syahadah. Lepas tu dia mengomel tak apa benda, cakap dia popa dan sebagainya. Kan? Dia cakap benda ni tak boleh. Kalau seandainya disembunyikan tak boleh. Dia kena syahadah juga. Kan? Macam tu. Dan satu lagi nanti kena orang kata bila dah ada kat Islam nanti nak kena buat pengesahan pula pernikahan tu. Dia kena pengesahan pernikahan tu. Sebab dia nikah sebelum ni waktu dia Hindu. Dia poligami tu Hindu, mata dua Hindu. Isteri dia Hindu. Jadi sekarang ni dah masuk Islam. Bila dah masuk Islam ni nak kena pengesahan pernikahan pula. Macam tu. Dia kena datang pejabat agama untuk pengesahan pernikahan. Lepas tu pengesahan pernikahan untuk isteri yang kedua pula. Jadi dalam sistem tu dia nanti akan 2. Satu lagi nanti kalau in case kalau berlaku kematian pada suami itu, kalau tak didaftarkan pernikahan isteri yang kedua tu nanti kalau ada harta apa-apa dia tak boleh nak tuntut. Dia tak boleh nak tuntut apa-apa nanti. Itu sebabnya kena daftarkan. Macam tu. Apa itu pula duduk satu rumah lah tu. Rumah tak adalah pasal mana ada. Dia tengok sempit jugalah. Air pun kena potong. Air pun kena potong. Kan? Api pun kena potong.
Habis habis malam-malam macam mana? Kita orang pakai torchlight ustaz kata. Ha? Pakai torchlight ke? Kata. Oh parah ni. Nanti kita beritahu dengan sahabat kita lah. Minta supaya kita uruskan untuk orang kata minit bantuan lah pasal dia dah kena potong kan api air di situ. Dia ada bantuan dia. Dia orang bila seorang tu Islam, masuk Islam, dia ada orang kata allowance bulanan. Dalam 200 lebih. Dia dapat allowance bulanan 200 lebih. Okay? Selama 5 tahun. Lepas tu dia masuk Islam juga, dia akan dapat 2,000 ringgit. MAIS bagi 2,000 ringgit. Okay? Lepas tu tengoklah ada tak dia kepulauan-kepulauan lain. Bantuan contoh untuk pelajaran ke, bantuan untuk perubatan ke dan sebagainya. Dia boleh mohon lah macam tu. Macam tu. Kemudian ada duit yang emergency. Dia emergency ni maknanya orang kata hari tu dia datang dia dapat RM50. Itu kalau ada jenis memang tak ada duit lah. Banyak tuan-tuan. Kadang tiap hari datang. Dia tak ada duit. Asyik tak ada duit je kau ni. Okay? Lepas tu dia datang tu macam-macam teknik dia datang tu. Antara teknik dia kata, dia tengok dia punya kad Islam tu dah kopak-kopak. Dia datang lah, cik punya dah kopak ni. Kan, hari tu kan dah okey dah, dagang, kopak balik. Cik ada tak niah? Niah pula. Dia minta duit. Dia teknik dia pertama yang tu. Dia buatlah macam-macam alasan lah untuk datang tu. Antaranya kad dia rosak. Duit dia hilang lah macam tu. Lepas tu ada minta duit. Je tu. Itu jenis yang macam tu lah. Tapi bukan semua macam tu. Ada yang mualah bagus, berjaya kan. Perniagaan dia berjaya bagus. Ni jenis yang kata banyak songeh tu lah. Yang tak makan saman tu kan pun ada juga tak makan saman. Banyak kali dia datang ulang. Kadang tu dia tahu dah mak kat mana yang biasa keluarkan duit ni. Ustaz mana yang biasa keluarkan duit, ustazah mana keluar duit. Dia pergi ke tingkap tu, dia cari ustazah tu. Sampai situ. Sampai tu sekali tu kan. Dia tahu dah ni ustazah ni biasa keluarkan duit. Dia cari, tengok cari dia. Ni bilik ustazah tu, dia pergi tengok ke tingkap tu. Dia tu. Macam tu lah cara tu. Tak apa pesen dia. Tapi bukan semualah macam tu. Ada sebahagian yang kecil macam tu. Ya okey lah. Ya diketik lah. Berpelajaran lah. Itu. Yang hari tu pun ada seorang perempuan guru besar perempuan sekolah India mana tak masuk Islam. Lepas tu ada seorang kontraktor tu. Gaji dia 9,000 silap. 9,000 10,000 kontraktor. Isteri dia 2. Itu masuk Islam. Okey. Tu yang jenis yang ada pelajaran, educated, pekerjaan bagus pun ada juga. Ada yang cendekia pun cendekia jugalah. Kan macam mana? Baik. Jadi pengajian kita, kitab kita yang dicadangkan, yang dibincang dengan imam ni itulah kitab Bimbingan Mukminin kan imam. Bimbingan Mukminin karangan Imam Ghazali. Tapi kitab ni tabak. Saya tak pastilah kalau tak mengaji kitab ni berapa lama agak kita boleh habis. Macam tu kan. Kitab ni ada dalam Shopee tu. Boleh Google lah. Internet. Order je. Sekarang ni senang tu kan. Yang penting duit dalam akaun ada. Klik je. Internet tu klik je. Kan dia akan transfer daripada. Yang penting kita ada bank yang online kan. CIMB Klik ke ataupun Maybank Toyo ke ataupun Bank Islam online kan. Yang penting ada online ni bolehlah beli. Tak perlulah tuan pergi ke kedai kitab, tak perlu cari dah. Kalau dulu kalau tak ada kitab ni pergilah meraban cek kedai kitab. Mana nak cari ni kan. Sekarang ni di ujung lari tu kan. Klik je, transfer duit je. 2-3 hari lepas tu dah sampai dah. Dah sampai rumah dah. Bukan je pula lah dia cari kita nak hantar kitab. Ni betul-betul ni ustaz ni. Kan betul-betul ni Imam ni Al-Bajar ni kan. Macam tu. Okey, kitab kita ni
Ni ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin kalangan Mazali. Kitab ini sebenarnya terjemahan daripada kitab Arab. Mau'izatul Mu'minin. Kitab Arab dia Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damsyiki. Orang Damsyik, Syria. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Dalam ni dia ada banyak bab lah. Dia permulaan babnya ialah kelebihan menuntut ilmu. Lepas tu ada bab tauhid sikit. Tuan-tuan. Lepas tu dia dah masuk bab fiqh pula. Dia masuk bab fiqh tentang rahsia-rahsia solat contohnya. Dia lebih kepada rahsia bersuci, rahsia bersolat, gitu. Rahsia zakat, rahsia puasa, rahsia haji. Dia lebih kepada rahsia dalam bentuk dalaman lah. Tapi dia kupas fiqh itu. Angkat wudu ke semayang, dia kupas, tapi dikupas daripada sudut tasawuf lah macam tu. Kupas sudut tasawuf daripada sudut akhlak. Sampailah kepada lepas tu ada adab baca Quran, zikir, adab makan, undangan, hormati tamu, adab perkahwinan. Lepas tu cerita tentang adab pula, kemudian hal haram, adab bergaul, adab beruzlah, amal ma'ruf kan. Banyak lagi lah dalam ni. Dalam ni dia ada bab lebih kurang dalam 34 bab. 34 bab kan. Panjang bab ni. Jadi terserahlah kepada tuan lah sama ada tuan nak belajar kitab ni atau tidak. Kalau nak belajar kitab ni, jadi tuan-tuan kena dapatkanlah. Saya akan menggunakan dua kitab. Satu yang Arab dia dengan satu yang terjemahan ni lah. Tapi saya lebih banyak menggunakan Arab dia. Sebab Arab ni bagi saya lagi sonok. Saya seronok kalau mengaji kitab Arab. Kita mengajar kitab Arab ni lagi sonok berbanding dengan kitab yang terjemahan dia. Tapi terjemahan kita pakai jugalah. Tuan-tuan boleh gunakan terjemahan dia. Boleh terjemahan, saya akan gunakan dan kita akan matchkan lah kitab yang Arab ni dengan terjemahan dia macam tu. Dan harga dia berapa bang kan? 70 ya? Yang ini pun dia ada 3-4 cetakan. Ada yang murah, ada yang mahal. Gitu. Banyak. Dia banyak jenis lah. Ada cetakan Indonesia, ada cetakan Malaysia. Yang ini cetakan Malaysia punya dah. Kan? Kalau tuan gunakan cetakan Indonesia, takut-takut nanti adalah 1-2 perkataan mungkin kena tak faham lah. Contohnya membutuhkan. Apa mana membutuhkan? Ustaz ni membutuhkan lah gitu. Kan? Tak senonoh Ustaz cakap. Kan? Mana menginginkan. Kan? Membutuhkan macam mana bahasa dia, bahasa Indonesia macam tu. Kan? Dah bahasa Indonesia, memang itulah bahasa dia. Kadang makna dia tu lain, makna tu baik. Tapi bila sekali kita baca tu, lain pula mana kan. Baik. Jadi yang penting kita fahamlah makna tu. Jadi tuan-tuan tengoklah yang murah ke, yang mahal ke, terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak beli, belilah. Kalau tak nak beli, dengarlah pengajian kita. Cuma kita tak tahulah. Kita pengajian kita sebulan sekali kan? Sebulan sekali je. Agak tak tahu 10 tahun kot. Saya rasa 10 tahun pun tak habis rasanya. Macam tu. Mungkin masuk 20 tahun. Seminggu sekali. Masalahnya jadual saya dah penuh. Jadual saya dah penuh. Yang ada kosong saya cakap hari itu Selasa malam Rabu, minggu pertama dan ketiga itu masih kosong. Minggu pertama dan ketiga asalnya ada pengajian pada malam itu, tetapi masjid tu disebabkan masalah dana, jadi dia tak panggil saya lagi. Bukan saya tak panggil, ada 2-3 orang lagi dia tak panggil sebab masalah kewangan gitu. Jadi tak mampu nak bayar untuk ustaz, nanti ustaz datang kesian pula gitu. Jadi dia orang KIV dululah, tak tahulah akan datang dia panggil kita tidak.
Masjid tu pun kat kampung saya je, kat Johor tu. Kat Johor tu orangnya tak ada dah. Ramai dah meninggal. Rumah pun banyak kosong. Rumah banyak kosong kan. Jadi masjid surau tu dah tak ramai orang. Jadi dia kata terpulanglah kepada ustaz lah. Tapi sekarang ni kita terpaksa lah, kata tangguh dululah. Pengajian tak tahu lah kalau akan datang panggil balik, kata. Macam tu. Sekarang ni jumlah masjid yang saya ngajar ada lebih kurang dalam 5 buah. Maksud ini 6 lah. Kalau maksud ini 6. Kemudian surau ada 9. Surau ada 9 buah surau. Dan setiap tempat tu biasanya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Tapi ada juga yang sebulan sekali. Macam masjid negeri tu, dia bagi, saya bagi tazkirah hari Rabu. Hari Isnin. Hari Senin lepas Zuhur. Tu pun lepas Zuhur. Kalau malam semua dah, boleh katakan semua dah penuh. Macam malam tadi saya ngajar di masjid pantai. Masa tadi masjid pantai, malam yang Jumaat malam Sabtu itu saya mengajar di Surau Datuk Kelana, Ampangan. Gitu. Malam di sini. Malam besok sepatutnya saya mengajar di Tampin, surau Taman Mutiara. Taman Mutiara, tapi disebabkan oleh malam besok kita Majlis Rasul kan malam besok. Jadi ditangguhkanlah. Jadi tangguhlah kuliah tu. Boleh katakan setiap malam tu penuh. Full ada je kelah. Ustaz, bila ustaz tak ngajar? Ada pula kawan saya tanya. Mana ada yang tak ngajar? Malam-malam kan ngajar. Macam tu. Nah, kita dah 15 tahun mengajar. Kan? Sebab ada surau-surau yang kita dah mengajar 15 tahun lepas. Masih lagi dia minta kita ngajar kat surau tu. Dia masih lagi minta. Walaupun dah lama dah. Kan? Dia masih lagi minta kita teruskan pengajian. Dia akan tukar kitab lain pula. Dah habis satu kitab, tukar lagi kitab lain. Habis satu kitab, tukar lagi kitab lain. Macam saya mengajar di kuliah subuh. Di Masjid Tengku Besar Tampin, kuliah subuh. Kan? Dah berapa tahun dah berapa kali gayo dah. Kan? Dah berapa kitab dah habis dah, tukar kitab lain ustaz kata. Tukar lagi kitab lain. Jadi benda tu berterusan jelah. Macam tu. Okey. Tu saja yang boleh kita dah masuk Isyak dah. Boleh macam ustaz. Baca sikit boleh? Okay, insyaAllah kita baca sikit Kitabul Ilmi lah. Kita baca kitab kelebihan ilmu. Bab Fadilatul Ilmi, bab pada menyatakan kelebihan ilmu. Syawahiduhu minal Quran ayatul kasirah. Bukti-bukti daripada Quran itu banyak berkenaan dengan kelebihan ilmu ini. Minhas, setengah daripadanya qauluhu azza wa jal. Setengah daripadanya itulah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat surah Al-Imran ayat 18. Maksudnya syahidallah, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi. Allah Taala telah bersaksi annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tiada Tuhan nisbah melainkan Ia. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang yang mempunyai ilmu yang berdiri dengan kebenaran. Orang-orang yang berikan ilmu yang berdiri dengan kebenaran. Kan? Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bin nafsih. Kan? Pengarang kata unzur, fanzur, dia kata lihatlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala memulakan bin nafsih dengan dirinya dalam ayat ini. Bagaimana Allah Ta'ala memulakan syahidallah itu. Allah Ta'ala bersaksi. Allah Ta'ala memulakan atas diri dia sendiri. Kemudian wasanna bil malaikah, kemudian diikuti dengan para malaikat pula. Kan? Wasulus, dan yang ketiga ataupun sepertiga bi ahlil ilmi, dengan ahli ilmu. Jadi Allah Ta'ala bersaksi di atas diri dia sendiri, kemudian Allah Ta'ala bersaksi di atas para malaikat, dan Allah Ta'ala bersaksi dengan ahli ilmu. Nahika bihaza, disudahi dengan ini. Kan? Dengan ini syarafan wa fadlan, nak menyatakan tentang kelebihan, kemuliaan dan kelebihan
yang ada pada mereka. Allah Ta'ala nak ceritakan tentang kelebihan dan kemuliaan yang ada kepada orang yang ada ilmu. Jadi Allah Ta'ala bersaksi di atas diri sendiri, dan juga para malaikat juga bersaksi terhadap siapa yang nak saksi ini kepada orang yang ada ilmu. Ini nak cerita tentang kelebihan ilmu dalam bab pertama ni. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Akan beberapa derajat. Ini besarlah kelebihan ada ilmu ni. Tak sama orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Cuma orang berilmu ini belum tentu dia ni kuat ibadah. Jangan kita nilai orang ada ilmu ni dia kuat ibadah. Oh, dia kuat ibadah ni, banyak ilmu ni. Jangan, belum tentu lagi. Kadang orang ilmu ni, kadang di segi ibadah ni dia kurang ibadah ni, tapi dia faham benda tu, wakam tu dia tahu. Jangan kita nilai, dia banyak ni sembahyang ni sampai 20 rakaat sembahyang sunat, ini dia ilmu ni. Beza sebenarnya orang ilmu dengan orang yang zuhud. Orang yang zuhud dan orang yang juhala, orang jahil tapi kuat ibadah. Beza. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut waqala azza wa jalla, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Adakah sama orang berilmu atau dengan orang tak berilmu? Sudah tentu tak samalah, tak sama. Kita lihatlah macam mana orang ilmu kan. Orang ilmu ni sentiasa saja orang kata panggil, puan datanglah bagi ceramah, puan datanglah kan, macam tu. Sebab apa? Dia ada ilmu. Cuba kalau tak ada ilmu, tak ada siapa peduli lah kan, tak ada siapa apik dia. Tapi kalau tak ada ilmu pun mungkin dia ada kemahiran. Kadang ada seorang orang ni ilmu dia tak ada, tapi dia ada kemahiran, kelebihan daripada sudut lain pula, pun orang panggil juga. Jadi pakar tentang bab orang kata repair kereta. Kalau kereta rosak ni, kita dah siap nak telefon dia. Pekerja belah datang, pekerja belah dia datang nak tolong, mana tuan yang rosak ni. Kemudian dalam bab repair rumah, buat rumah, renovate rumah, dia ni pakar renovate rumah. Macam tu. Tapi itu dalam bab dunia lah. Bab dunia. Maksud ilmu ni tuan-tuan, ilmu dalam bab akhirat. Kan yang tadi bab dunia tadi ilmu jugalah, tapi ilmu dalam bab dunia. Repair rumah, kan, betulkan paip, buat rumah, apa itu macam elektrik, pendawai elektrik. Tak semua orang tahu tu. Kereta rosak, lori rosak, bas rosak dan sebagainya kan. Kereta api rosak, kapal terbang rosak. Kalau kita ni setakat orang kata kereta ni, motor ni setakat boleh lah corek lagi. Kalau kapal terbang rosak, macam mana kan? Memang tak boleh nak buat tak boleh nak repair dah. Tuan-tuan tengoklah kat dalam apa nama sebenarnya? Kokpit saya, tempat yang juru terbang tu. Kokpit nama dia. Kokpit ke kokpit? Kokpit. Tuan-tuan tengoklah tempat juru terbang tu. Tengok berapa banyak ada punya switch tu. Yang atas kepala, yang kiri, yang kanan, depan, tahu banyak ada punya switch kan. Tu kalau rosak tu memang tak dapat nak repair dah. Tak tahu. Kalau motor bersikap senanglah nak repair kan. Gantai cici. Senanglah kita nak repair. Corek sikit kan boleh ada. Gitu. Baik, kemudian waqala ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itulah daripada hamba-Nya yang bernama ulama. Apa dikatakan ulama? Ulama ini orang yang ada ilmu lah. Ilmu dalam bab agama, itu dikatakan ulama. Orang yang ada ilmu dalam bab agama. Dia boleh tafsir Quran, lepas itu hadis, kan, dia ada ilmu berkenaan hadis, lepas itu ada ilmu berkenaan orang kata fiqh, tauhid. Okey, bila kita tentang tauhid dia tahu sifat 20, okey dia tahulah. Okey, apa sifatnya ada ta'alluq, dia tahulah. Apa itu ta'alluq dalam bab tauhid dia kata. Dia bolehlah. Ta'alluq itu kalau bersifat abuzah min zat, menentuk sifat pekerjaan lebih di atas zat Allah Taala. Berapa sifat-sifat yang ada ta'alluq? Ada 6. Mana dia sifat yang ada ta'alluq? 6 itu pertama
kudrah. Kudrah tu takluknya ialah ijab wal imkan. Lepas tu iradah, takluknya tahsis. Okay, lepas tu ilmu, takluknya inkishaf. Kan? Lepas tu sama basar pun takluknya inkishaf. Lepas tu kalam takluknya dilalah. Kan? Dia tahulah semua tu. Lepas tu bahas pula tentang orang kata balaghah dia. Kan? Balaghah dia, ilmu mantik dia, ilmu ma'ayan, bayan dia, ma'ani dia dan sebagainya. Saya ambil kurs bahasa Arab. Saya punya tesis tu, saya ambil bahasa Arab untuk ijazah kan. Jadi pensyarah tanya, ustaz nak buat apa ni? Tesis ni. Entah, saya pun tak tahu nak buat apa. Kita ambil kurs bahasa Arab. Kan? Jadi kita berfikir, akhirnya saya ambil kata ilmu badi'. Perbincangan berkenaan ilmu badi'. Muhasanat lafziyah, muhasanat ma'nawiyah. Saya punya tesis. Tapi biasanya kalau orang yang ijazah sempurna ni, dia tak bagi tesis, dia panggil latihan ilmiah lah. Tak kisahlah latihan ilmiah. Tapi latihan ilmiah pun orang kata sakit juga kepala otak kita nak menginyapkan benda tu. Saya ambil tajuk, saya tengok dalam perpustakaan tak ada lagi orang buat tajuk tu. Pensyarah kata kena buat tajuk yang orang lain tak buat lagi. Kan? Ataupun kamu nak buat tajuk orang lain pernah buat, boleh, tapi kamu kena hurai lagi panjang daripada orang yang pernah buat tajuk itu. Dan kita tidak boleh paragiat. Paragiat ni cetak rompaan. Cetak rompak ataupun kopi daripada orang punya tesis, tak boleh. Tak boleh. Salah tu. Kan? Paragiat nama dia. Jadi kita pun saya fikirlah, sebab yang kawan saya semua tak berani nak buat tajuk bahasa Arab. Kan, saya ada 7 orang. Jadi saya pun tawakal lah, buat je lah ini. Akhirnya siap juga, dapatlah tajuk dia muhasanat lafziyah dan muhasanat ma'nawiyah. Itulah tajuk dia. Itu yang dapat ijazah tu. Sampai sekarang nak cadangan nak sambung belajar lagi, tapi tak sama-sama lagi. Tak tahu. Baik. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, last, wa qala ta'ala walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimallahu allazina yastanbitunahu minhum. Dan jikalau mereka itu mengembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri daripada mereka, nescaya kan mengetahui akannya orang-orang yang layak mengambil keputusan daripada mereka itu. Saya mengetahui akannya oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan daripada mereka itu. Jadi dalam ayat ni tuan, Allah SWT sebut kalau seandainya sesuatu masalah berlaku, jadi kita kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri. Di samping itu kita kembali kepada orang-orang yang layak untuk buat keputusan, iaitulah orang alim lah, orang-orang alim yang bijaksana dalam bab fiqh, mufti kan, macam tu, qadi, mufti dan sebagainya, yang mana tingkatannya orang alim, maka sesuailah kita mengambil rujukan pendapat kepada mereka. Jadi pengusanab dia kata ruddu hukmahu fil waqa'i ila istinbatihim. Kembalikan segala hukumnya pada realitinya kepada orang-orang yang layak untuk berpesan. Disebut dalam musanab. Kembalikan pada orang yang layak berpesan. Siapa yang layak berpesan? Okey, kembali pada mereka. Kita dalam bab COVID kan, dalam bab COVID ini siapa yang layak berpesan? Adakah kita layak berpesan? Kita tak layak berpesan. Yang layak berpesan mufti. Mufti pun nak berpesan pun dia akan panggil panel dia. Dia mufti tak ada seseorang berpesan, tak ada. Kan contohnya penjarakan solat kan, penjarakan solat ni banyak orang kadang bongih kan. Bongih lah, tak setuju lah. Dia kata ini orang kata ajaran mana entah macam-macam dan sebagainya kan. Mufti dia nak utusan pun dia panggil dia punya KKM, panggil doktor, panggil tu, panggil panel dia kan, sesuai ke tak sesuai, boleh ke tak boleh, dah semua sepakat barulah buat keputusan. Mufti kata kena penjarakan, apalah penjarakan, nah macam mana, dah tu keputusan dia. Dia yang ada authority kan, yang mengaku jadi mufti ramailah. Tuan-tuan tengoklah dalam internet tu, kalau dalam bab kata komen-komen ni, tengoklah macam-macam komen kan. Tapi kadang komen tu
Entah pemuda komen ni kerana banyak mengutuk pun ada. Kadang saya pun malas nak komen, nak baca pun malas. Sebab mereka itu bukan orang yang authority untuk bagi keputusan. Yang ada authority ialah mufti. Mufti pun dia akan keputusan bukan seorang, dia panggil panel dia. Dia tak ada buat keputusan seorang dia. Dia pun panggil, yang kata, saya juga dulu pernah dipanggil tuan-tuan berkenaan dalam bab semilihan. Saya kerja panel halal. Saya pernah halal dulu. Saya pernah tengok satu kesembelihan. Sembelihan itu meragukan. Saya tengok kesembelihan itu meragukan. Jadi benda itu dibawa ke kata panel mufti. Saya pun dipanggil untuk membentangkan kata masalah tadi. Dipanggil. Dan orang yang potong lembu tu pun dipanggil sekali. Saya pun dipanggil sebab saya jurajid. Dan orang yang potong lembu tu yang kata pusat sembelihan di Senawang tu pun dipanggil sekali. Sebab ada keraguan kat situ tentang cara disembelih tu. Sebab dia lapah dekat sini kan. Lembu tu masih hidup lagi tapi lembu tu masih mengotek. Lepas tu dia lapah dekat sini. Dia dah sembelih. Lepas tu dia lapah kulit tu kat sini lah. Jadi timbullah keraguan kat situ. Jadi dibawa dalam mufti. Mufti panggil saya. Maknanya bila mufti nak putusan dia panggil. Dia tak ada tiba-tiba sana. Gitu. Tuan-tuan. Wal kulika ratabihim bi ratbatil anbiya fi kashfi hukmillah. Dan dihubungkan akan martabat mereka itu dengan martabat para nabi. Jadi orang alim ni tuan-tuan dihubungkan martabat mereka dengan martabat para nabi dan para rasul. Kenapa? Kerana para nabi dan rasul ini dia mengata kashfu hukmillah, maknanya menyingkap hukum Allah Taala, maknanya menerangkan kan, menghuraikan tentang hukum Allah Taala. Begitu juga orang kata orang alim ini, mereka juga fungsi dia untuk menghuraikan hukum Allah Taala, supaya masyarakat ni faham berkenaan hukum Allah Taala ini. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan pada pertemuan kita malam ini, mukadimah perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Itu baru sikit tuan-tuan, baru berapa baris ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris yang Arab ni. Itu saja. InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi lah, insyaAllah. Ini pertemuan pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'rifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbarallahu minkum. Bilang sekali lagi, Ustaz.